dan stabil, bukan untuk diperkecil, tak gentar dipanggil. IMBES, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. IMBES, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkecil, tak gentar dipanggil. IMBES, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. Sidekick Melody. Hello Malaysian, let's go. Hari ini kita mulakan revolusi sejagat. Kau dan aku kita sama-sama capai sampai dapat. Bangsa merdeka sepakat, perjuangan untuk rakyat. Perikatan nasional melangkah perkasa, sedia menggalas amanah. Bangkit semua anak muda, pilihan di tangan generasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Razman Zakaria selaku Pesuruhjaya PAS Perak dan juga merangkap Ketua Pembangkang DUN Dewan Undangan Negeri Perak, yang berusaha Encik Ismail selaku Pengarah Pilihan Raya DUN Kuala Pilah, DUN Pilah N18 DUN Pilah, dan seterusnya para petugas khususnya yang datang daripada Johor, Tun Haji Tumiran dan sahabat-sahabat, dan seterusnya jentera daripada bilik gerakan di DUN Pilah. Alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama-sama hadir pada majlis pada petang ini. Dan ini untuk kali yang kedua, tiga saya ingat majlis seumpama ini kita adakan di bilik gerakan utama untuk DUN Pilah ini, N18 DUN Pilah ini. Dan sebenarnya pada malam ini kita sepatutnya menerima ataupun kita telah menjemput beberapa penceramah. Di antaranya ialah Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Kita harap beliau akan sampai. Tapi kita kena faham dalam keadaan sekarang ini, Kelantan juga menghadapi pilihan raya. Dan kalaulah misal kata beliau tidak hadir, maka kita faham sebab-sebabnya. Tapi tidak ada pemakluman yang mengatakan beliau tidak akan hadir. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya program ini kita adakan ataupun majlis ini kita adakan adalah untuk pertama sekali mengisi ataupun untuk menyampaikan informasi-informasi terkini yang berkaitan dengan pilihan raya, yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan dan juga oleh Perikatan Nasional dalam usaha untuk kita merampas, untuk memenangi pilihan raya negeri yang akan diadakan pada 12 hari bulan 8 nanti. Di Negeri Sembilan khususnya, kita tahu bahawa Kerajaan Negeri Sembilan sekarang ini ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan, gabungan DAP, PKR dan juga Amanah. Dan sejak akhir-akhir ini Parti UMNO. Dan untuk komposisi dari segi kursi kita tahu sepatutnya kalau nak dikira UMNO yang paling banyak kursi, 16 kursi, dan diikuti oleh DAP 11 kursi.
Dan 9 kerusi itu adalah gabungan ataupun adalah masing-masing dimenangi oleh PKR dan juga Amanah. Tapi kalau kita perhatikan Kerajaan Negeri Sembilan, ya, walaupun diterajui dipimpin oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tapi kita tahu bahawa yang menentukan dasar kerajaan negeri adalah parti DAP. Dan ini kita dapat merasakan, kita dapat melihat, kalau kita perhatikan sebagai contoh, Kerajaan Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun sejak memenangi pilihan raya. Saya nak bercakap khusus untuk Don Pilah sahaja. Saya difahamkan pada hari yang kedua, bila diumumkan kemenangan, ahli Dewan Undangan Negeri yang menang di Don Pilah, iaitu yang berhormat saudara ataupun Haji Nazaruddin. Ini kita kenal, kawan saya juga, tuan-tuan mungkin kenal. Hari kedua dia maklumkan sudah tidak dapat menjalankan tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri disebabkan oleh masalah kesihatan. Baik, yang itu kita faham. Menghadapi masalah kesihatan ini kita anggap sebagai suatu yang mungkin tidak dapat dielakkan. Semua orang mungkin akan mengalaminya. Maknanya bagi pihak ahli Dewan Undangan Negeri, ya, yang berhormat Nazaruddin itu, kita faham kalau beliau menghadapi masalah kesihatan. Tapi persoalannya ialah kerajaan negeri, menteri besar yang menerajui kerajaan negeri, dan juga kebetulan YB Nazaruddin ini juga adalah daripada parti yang sama dengan menteri besar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau memang sudah sah, malah disahkan oleh doktor, oleh pakar kesihatan, bahawa YB Adon Pilah ini memang tidak dapat menjalankan tugas. Apakah tanggungjawab yang seharusnya diambil oleh pimpinan kerajaan negeri? Sepatutnya mengisytiharkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri ini menghadapi masalah yang menghalang beliau daripada melaksanakan tugas. Tapi yang peliknya, yang hairannya, beliau dilantik pula sebagai Exco, iaitu Exco Pelancongan. Baik, kalau kita lihat muslihatnya di sini, kita nampak satu. Pertama ialah kerajaan negeri yang dipimpin oleh Menteri Besar tidak jujur dalam kepada rakyat, khususnya kepada pengundi-pengundi Don Pilah. Tidak jujur, bila saya masukkan, bila saya sebut tidak jujur, kerana yang amat berhormat Menteri Besar sengaja membiarkan Adun ahli Dewan Undangan Negeri N18 Pilah ini dalam keadaan tidak boleh berfungsi sejak hari kedua sampai sekarang. Sampailah pilihan raya diadakan semula. Bermakna Don Pilah N18 ini tidak ada ahli Dewan Undangan Negeri, tidak ada wakil rakyat yang benar-benar mengambil tahu tentang nasib mereka. Jadi tidak heran kalau dalam tempoh 5 tahun ini kita tidak dapat merasakan sebarang kemajuan, perubahan, perkhidmatan daripada seorang wakil rakyat. Sebab kerana ketidakjujuran Menteri Besar. Tuan-tuan mungkin boleh kita boleh tahu dengan mudah kenapa dia tidak berani mengadakan pilihan raya semula ataupun menggosongkan kursi, oleh kerana ahli Dewan Undangan Negeri, oleh kerana wakil rakyatnya sudah tidak boleh memainkan peranan, malah disahkan oleh doktor, tapi disimpan juga kerana takutkan apa agaknya. Kerana beliau tidak mahu dalam PKR hanya memenangi 5-6 kerusi sahaja. Maknanya kalau diadakan pilihan raya semula di Don Pilah ini, barangkali beliau sudah dapat mengagak keputusannya.
Maknanya PKR mungkin akan kehilangan satu kerusi lagi. Jadi kalau hilang lagi satu kerusi, hanya tinggal 4 kerusi atau 5 kerusi. Ini tentu akan memberikan suatu kesan yang cukup besar. Bagaimana parti yang hanya memenangi 5 kerusi boleh menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Baik. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan, hal ini kalau kita perhatikan, isu yang timbul ialah betapa Menteri Besar yang ada sekarang ini, kerajaan yang memerintah sekarang ini, kerajaan PH memang tidak mementingkan dari segi kebajikan rakyat. Sebab kalau benar-benar kebajikan rakyat itu diambil kira, diberikan keutamaan, sudah pasti Menteri Besar akan mengadakan semula pilihan raya kecil bagi menggantikan wakil rakyat yang memang sudah tidak lagi mampu untuk berfungsi. Ini perkara walaupun barangkali dibenarkan oleh perlembagaan, oleh peraturan perlembagaan ataupun peraturan kerajaan negeri, tetapi dari segi moralnya kita nampak bahawa kebajikan pembangunan daerah Pilah ini, N18 Pilah ini telah terabai sekian lama. Dan oleh sebab itu kita jangan heran potensi Pilah yang begitu besar tidak dapat dibangunkan, tidak dapat dimajukan, malah berada dalam keadaan yang tidak berubah. Ataupun kemungkinan dalam aspek-aspek tertentu, kita rakyat Pilah ini khususnya, ya, termasuk rakyat Negeri Sembilan, mengalami kerugian yang besar. Sudahlah tidak dapat berfungsi, diberikan pula tugas exco pelancongan. Sepatutnya Pilah ini yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai tarikan pusat pelancongan di Negeri Sembilan ini seharusnya sudah boleh menjadi sumber pendapatan yang boleh meningkatkan pendapatan Negeri Sembilan. Tetapi oleh kerana exco pelancongannya tidak berfungsi, maka aspek pelancongan ini terabai. Sedangkan di Pilah, di Negeri Sembilan ini, Pilah khususnya adalah antara tempat yang boleh dimajukan, yang boleh dibangunkan, yang mempunyai potensi yang besar untuk kita jadikan sebagai pusat tarikan pelancong. Kalau kita lihat Negeri Sembilan ini hanya menjadi tempat persinggahan untuk pelancong-pelancong barangkali berhenti minum atau berhenti buang air kecil, berhenti kencing saja di RNR berhenti daripada lapangan terbang KLIA menuju ke mana? Menuju ke Melaka, destinasi yang biasanya sangat popular di kalangan pelancong. Pergi ke Melaka, Seremban hanya menjadi tempat laluan. Kalau ada pun, itu saya kata tadi, mereka hanya berhenti untuk buang air kecil di RNR dinilai, ya, ataupun di RNR Seremban, ataupun di sepanjang jalan sebelum sampai ke Melaka. Jadi status, ya, tahap Negeri Sembilan nampaknya hanya sesuai untuk dijadikan persinggahan sementara. Ya. Padahal kita mempunyai potensi yang cukup besar untuk menarik pelancongan. Kalau kita perhatikan di negara-negara maju, kalau tuan-tuan mungkin pernah pergi ke Eropah, pernah pergi ke Jepun, pernah pergi ke Korea, ya, di negara-negara Eropah, di Turki sebagai contoh, apa yang menjadi daya tarikan pelancong adalah kebudayaan ataupun kehidupan kebudayaan penduduknya. Kita di Negeri Sembilan sebenarnya unik. Kita mempunyai keistimewaan ini. Uniknya Negeri Sembilan, satu-satunya negeri di Malaysia ini
ya, dan beberapa tempat masih mengamalkan atau masih ada ya satu budaya yang dikenal sebagai adat mengamalkan adat pepatih. Ini satu sistem kebudayaan yang tidak terdapat di mana-mana negara di dunia. Kalau di negara-negara lain, keunikan ini sudah pasti akan dijadikan sebagai keistimewaan. Akan dijadikan sebagai sumber untuk menambahkan pendapatan negara. Sebab itu di negara-negara, kalau kita pergi ke China sebagai contoh, wajib kita mesti pergi ke tempat-tempat yang apa nama ni? Tempat-tempat di mana mereka mengamalkan rawatan tradisi. Betul? Malah kita pergi melihat kesan-kesan sejarah. Ya, tembok besar negeri China sebagai contoh. Tapi kalau kita pergi ke Beijing, ke Shanghai, tentulah kita melihat kesan-kesan kemajuan yang cukup hebat. Maknanya di sini, kehidupan kebudayaan rakyat sesebuah negara adalah sumber untuk menarik pelancong. Maka saya rasa di Negeri Sembilan ini, kekayaan adat pepatih, ciri-ciri adat pepatih ini seharusnya sudah lama dibangunkan supaya dapat menjana pendapatan. Tuan-tuan tahu, kenapa pendapatan Negeri Sembilan ini kalau saya sebut pun malu kita dengar. Pendapatan kerajaan Negeri Sembilan cuma sekitar 500 juta setahun. 500 juta ini sebenarnya syarikat-syarikat korporat pun boleh menjana pendapatan lebih banyak daripada 500 juta. Kan? Sebab kenapa berlaku keadaan macam ini? Walaupun kita dimaklumkan bahawa usaha-usaha telah diambil oleh kerajaan Negeri Sembilan bagi menambahkan pendapatan negeri, tapi data menunjukkan begitu. Kalau sekat 500 juta pendapatan setahun, agak-agak berapa banyak yang boleh digunakan untuk tujuan pembangunan. Sebab itu kita jangan heran. Cukai di Negeri Sembilan ini saya kira banyak yang mengejutkan kita. Pihak berkuasa tempatan. Saya baru lihat pilihan raya baru ni, baru saya sedar. Untuk tujuan kita kemudahan kempen ini sahaja, kita terpaksa bayar. Ya, dia nilai satu kemah ni kalau kita bangunkan di kawasan persendirian, dia kenakan bayaran. Kita ada lebih kurang 6 tempat. Jadi kena bayar hampir 4,000 hanya untuk mendirikan kemah, bagi kita bangunkan ataupun bagi kita wujudkan bilik gerakan ataupun pusat gerakan kita. Ini sesuatu yang kita rasa sesuatu yang menimbulkan masalah. Kalau dalam kawasan rumah persendirian buat kemah, kita kena bayar juga dengan pihak berkuasa tempatan. Ini belum dikira lagi dengan cukai-cukai yang lain. Yang kita rasa sebenarnya kalau kerajaan boleh menjana pendapatan daripada sumber-sumber yang lain, perkara-perkara sebegini sebenarnya boleh diberi secara percuma untuk kemudahan rakyat. 2 hari ataupun 2 minggu, pagi tadi pun saya pergi ke pasar tani bersama dengan pasukan calon, dan kita sedih melihat keadaan di pasar tani. Orang jual ikan, orang jual ayam, orang jual daging. Saya tanya macam mana perniagaan? Susah, dia kata. Orang tak ramai keluar nak membeli sekarang ni. Orang perlu memikirkan, rakyat perlu memikirkan kepentingan-kepentingan lain. Kalau nak beli ikan sampai RM30 sekilo, RM25, RM28 sekilo. Kalau misal kata keluarga yang ada 5-6 orang, tak cukup beli sekilo ikan. Nak beli
3 kilo sebagai contoh. Berapa dah untuk belanja ikan? Sedangkan pendapatan rakyat tidak meningkat. Kenapa harga ayam ini mahal, harga telur mahal, harga daging mahal? Kita masih ingat tadi antara sebab yang diberikan oleh menteri yang jaga hal ehwal pertanian ini, ya, dia kata sebabnya harga mahal kerana kita terpaksa mengimport bahan makanan haiwan ini. Bila kita import dengan sendirinya, duit kita dah rendah. Duit kita jatuh merudum sekarang ini adalah yang terburuk sekali di rantau Asia. Duit Malaysia. Nilai sekarang ini dibandingkan dengan US, saya ingat RM4 hari ini berapa? RM4.60 ke? RM4.50. Suatu ketika dulu, pada masa negara kita ini mempunyai nilai ekonomi yang baik, nilai duit US ini berbanding dengan ringgit Malaysia hanya RM2 lebih. Masih ingat lagi RM2.20, RM2.10. Sekarang ini RM4.60. Kenapa? Tuan-tuan, kenapa agaknya nilai ringgit Malaysia ini merudum begitu teruk sekali? Sebabnya mudah sahaja. Oleh kerana kita gagal menarik pelabur-pelabur daripada luar. Kenapa pelabur tidak berminat untuk datang ke negara kita? Antara lain ialah kerana faktor-faktor kestabilan ataupun faktor-faktor yang boleh memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur luar. Pertama sekali soal rasuah. Memanglah kalau dilihat PMX sekarang ini, ya, bila dia bercakap, perkara pertama yang akan disebut ialah kita tidak akan bertolak ansur dengan orang-orang mereka yang sakau duit rakyat. Mereka yang menyelewengkan, yang melakukan rasuah. Ini kata-kata hebat daripada PMX. Tapi pada masa yang sama, dia lantik orang yang ada 47 pertuduhan. Jadi timbalan Perdana Menteri. Itu baru timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri pula lantik pegawai-pegawai GLC sebagai contoh di kalangan orang-orang mereka juga. Jadi bagaimana pelabur nak yakin? Bermakna rasuah di Malaysia ini merupakan satu agenda yang dijadikan alat permainan mulut semata-mata. Janji nak hapuskan rasuah. Janji tidak akan bersama, tidak akan bertolak ansur dengan mereka yang mengamalkan rasuah. Tapi pada masa yang sama, melantik orang yang ada 47 pertuduhan salah guna kuasa, penyelewengan dan juga rasuah. Dan sekarang ini apa yang berlaku? Timbalan Perdana Menteri dengan 47 pertuduhannya itu, hari ini saya baca lagi surat khabar, semua tuduhan itu ditangguhkan. Padahal dah masuk bercara. Mahkamah sudah putuskan dipanggil untuk membela diri. Bermakna memang sudah sah, memang sudah ada bukti. Tapi sekarang ini untuk pertuduhan-pertuduhan itu ditangguhkan, perbicaraan ditangguhkan. Sampai bila? Kemungkinan akhirnya akan hilang begitu saja. Ini yang menyebabkan pelabur-pelabur tidak yakin dengan negara kita. Ini yang menyebabkan pelabur-pelabur menarik keluar pelaburan-pelaburan mereka dan pindah ke negara-negara lain. Yang sekarang ini dulu memang kita yang faham, tahu sangat. Rasuah ini paling hebat berlaku di mana? Di Indonesia. Kalau kita katakan rasuah itu kalau di Indonesia sudah menjadi sebahagian daripada sistem negara itu. Ya, maknanya di segenap peringkat rasuah berlaku. Itu dulu. Sekarang Indonesia sudah nampaknya sudah jauh lebih maju. Jauh lebih meninggalkan kita Malaysia dari aspek integriti pengurusan kerajaan ini.
Jadi ini sebabnya antara lain kenapa pelabur tidak yakin. Kalau pelabur tidak yakin, mereka tarik keluar pelaburan mereka. Ini antara sebabnya kenapa nilai duit kita, sebab kita import lebih banyak daripada ekspor. Kita menghadapi masalah yang besar. Dari segi tenaga kerja misalnya. Sebab apa? Sebab kita terpaksa menggunakan tenaga kerja daripada luar. Itu pun tak habis-habis dengan isu untuk membawa masuk pekerja asing. Pekerja tempatan kenapa tidak berminat bekerja di sektor-sektor pembangunan sebagai contoh, pertanian. Ini disebabkan oleh ini satu putaran sebenarnya, putaran sistem kita. Mungkin kegagalan di semua aspek menyebabkan rakyat nampaknya lebih berminat untuk bekerja ataupun untuk mencari pekerjaan-pekerjaan kola putih. Jadi kerja-kerja yang memerlukan tenaga ini diserahkan kepada orang-orang luar. Ini antara masalah besar lagi yang kita hadapi. Sebab pekerja luar ini datang ke negara kita, mereka menghantar wang itu keluar negara. Hantar balik duit ke tempat, ke kampung halaman mereka. Bangladesh ke, India ke Vietnam ke Thailand ke. Hantar balik duit ini keluar negara. Balik ke kampung mereka. Ini pun memberi kesan. Oleh sebab itu kita nampak. Antara sebab kenapa nilai harga barang meningkat adalah disebabkan oleh tidak adanya usaha yang bersungguh-sungguh. Saya nak kaitkan dengan penghasilan bahan makanan tadi. Dulu apa kata Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabu? Datuk Seri ke? Dia kata, kita terpaksa import. Satu masa dulu tuan-tuan kena ingat yang jadi bahan jenaka. Import telur daripada India. Import bahan makanan jagung daripada China, daripada Filipin. Jagung ni tuan-tuan, kalau kita lihat tempoh masa untuk menanam jagung daripada tempoh kita menugal semai benih sehingga kepada kita dapat memetik hasilnya hanya memerlukan tahu berapa lama? Dalam 75 hari saja. 75 hari maknanya dalam 2 bulan setengah kita boleh dapat hasil daripada jagung. Di negara kita ini tanah terbiar berapa banyak? Tanah yang tidak diusahakan berapa banyak? Saya nak ambil contoh di Negeri Sembilan saja. Kita di Negeri Sembilan saja terdapat tanah yang tidak diusahakan, tanah terbiar yang jumlahnya adalah ribuan hektar. Banyaknya ya di Negeri Sembilan. Dan tanah ini kononnya tidak dapat diusahakan oleh kerana statusnya tanah adat. Di tanah adat yang tertinggi iaitu sebanyak, ini dipilah ya, Kuala Pilah ya. Ini data yang saya dapat, sebanyak 22,520 hektar tanah adat. Ya, yang ini antara sebab, kononnya dijadikan sebab kenapa kita tidak boleh majukan tanah ini, oleh kerana dia adalah tanah adat. Dan dikatakan yang paling tinggi iaitu di Kuala Pilah, iaitu 51% daripada keluasan tanah adat di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan ini banyak tanah, 51% daripada dipilah. Baik, betul. Bolehkah kita terima oleh kerana tanah adat tak boleh dimajukan? Ataupun sekarang ini tuan-tuan, sudah ada usaha untuk mengambil tanah adat ini supaya dijadikan sebagai tanah komersial, dibangunkan, dan akhirnya nanti kononnya pembangunan akan nampaklah di Negeri Sembilan. Tapi kesannya ialah kita akan kehilangan hak milik tanah adat. Baik. Sebagai contoh, kalau kita bersungguh untuk membangunkan tanah adat, saya boleh
Saya telah buktikan benda ini boleh dilakukan. Ya, di kampung saya, Kampung Mertang tu, ada lebih kurang ratusan hektar juga tanah terbiar. Tanah adat ni yang milik tuan punyanya, entah dah meninggal dunia, entah kan nenek moyang dahulu namanya masih ada. Oleh kerana tidak ditukar nama. Kerana apa? Kerana keadaan ini berlaku sebab barangkali perkara yang kita boleh fikirkan. Sebab kerajaan juga tidak serius. Kenapa kita tidak mengambil, kita tidak menetapkan peraturan supaya tanah ini segera, tanah adat ini segera diturunkan. Segera dipindah namanya, pindah milik. Ya, maknanya kalau kita benar-benar serius, saya kira perkara ini dapat dilakukan. Baik, balik pada cerita tadi. Apa yang boleh dilakukan untuk kita bangunkan tanah-tanah adat ini ialah melalui penglibatan orang-orang kampung sendiri. Contoh di Kampung Mertang itu, cara yang terbaik ialah kita tubuhkan koperasi. Ya, kalau tuan-tuan pernah tahu koperasi Komega. Komega yang saya sendiri ambil inisiatif tubuhkan bersama-sama dengan orang-orang kampung, dan alhamdulillah kita telah bangunkan tanah-tanah adat yang terbiar ini. Dengan syarat tuan tanah mengizinkan kita untuk membajak. Kalau tidak, tanah-tanah ini dipajak oleh siapa sebenarnya? Dipajak oleh orang-orang Cina, entah dari mana datangnya. Dan pajakan itu pula tak ada had tempoh masanya. Bila kita tanya bila nak habis pajakan ni, tak tahulah. Sebab tiap-tiap tahun, belum habis tahun, makcik dah terima duit dah pajakan. Ini yang berlaku. Jadi sampai bila kita ni hanya memberi kekayaan kepada orang luar. Okay? Jadi oleh sebab itu, bila diwujudkan koperasi, dengan izin, dengan kebenaran tuan tanah, kita pajak seekar lebih kurang RM200 setahun. Kalau ada 2 ekar, maknanya dia dapat RM400 setahun. Ini yang kita buat. Dan alhamdulillah, sekarang ini sudah pun kita majukan lebih 30 ekar. Dan koperasi ini sudah mendapat anugerah Desa Lestari, iaitu dengan grant sebanyak RM500,000 daripada kerajaan. Tanah-tanah ini boleh dibangunkan. Sekarang ini 30 hektar kita sudah bangunkan. Kalau boleh dibuat di sana, apakah tidak boleh dilakukan di tempat-tempat lain? Dipilah ini banyak. Ini data yang menunjukkan tadi 22,520 hektar. Ini cukup luas, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, katalah untuk tujuan pembangunan. Pun boleh juga melalui koperasi. Melalui koperasi dia bukan sahaja bidang pertanian, tetapi juga bidang-bidang lain. Kalau diusahakan satu-satu tempat, katalah di Komega ini kita usahakan sekarang ini tanaman jagung saja. Jagung yang kita hasilkan ini jagung makanan, jagung untuk kita makan, jagung manis, makan manusia. Tapi kalau untuk menghasilkan, saya terbayang kalaulah untuk menghasilkan jagung untuk makanan binatang ternakan, lebih mudah lagi. Maknanya kalau kerajaan serius nak mengatasi tentang makanan haiwan ternakan ini, kenapa tidak pergi ke kawasan-kawasan tanah yang begitu luas, ribuan hektar, dan difikirkan sesuatu cara supaya kita boleh hasilkan makanan binatang ternakan. Boleh kalau enggak. Ya. Tetapi disebabkan oleh inilah saya katakan tadi, ambil jalan mudah. Jalan mudahnya ialah untuk mengimport jagung daripada negara luar. Memanglah duit kita rendah. Bila kita import, nilai harga itu sangat tinggi. Bila dijual di pasaran, harga juga tinggi. Orang beli tinggi, maka dengan sendirinya harga binatang ternakan akan meningkat. Padahal perkara itu boleh saja diatasi. Ini satu contoh. Makanan ayam sebagai contoh. Begitu juga makanan ternakan yang lain. Makanan lembu, makanan kambing, semuanya. Pada saya, kita mempunyai modal. Kita mempunyai capital, iaitu tanah. Tapi kenapa?
Ini sikap jujur kerajaan. Sebab antara sebabnya ialah orang-orang yang diberi tanggungjawab bagi memajukan bidang-bidang ini sebenarnya mencari kepentingan peribadi. Yang paling mudah mereka dapat untung ialah melalui projek-projek pembangunan. Kalau tanah ini diambil, ya mungkin harga sebenar sekian-sekian, tapi bila sampai untuk ini dah meningkat 2-3 kali ganda. Saya terpaksa sebut pengalaman saya sendiri. Sewaktu saya menjadi pengetua Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor, waktu mula-mula mengambil alih sekolah, ada bangunan 4 tingkat. Bangunan 4 tingkat, bawahnya dewan, kemudian itu makmal, kemudian itu perpustakaan. Ya. Dan bila saya sampai, cuma dah sampai masa untuk diserahkan saja. Dia kata, kontraktor datang, tuan, tila tanda tangan. Saya kata, tanda tangan apa? Penyerahan bangunan. Saya kata, saya kena tengok dulu bangunan ni kalau nak serahkan. Selamat ke tak selamat? Pergi tengoklah tuan-tuan, bangunan itu. Tangganya, pasirnya dah mula keluar dan berterabur, pasir tangga. Naik ke atas tingkat 4, air hujan mencurah masuk dalam bangunan. Bangunan cantik. Tu saya tanya kontraktor, macam mana ni? Macam mana nak serah? Macam mana saya nak tanda tangan kalau keadaan bangunan macam ni tak selamat? Berapa sebenarnya kos bangunan, saya tanya. Ya. Dan menurut beliau pada masa itu, kos untuk keseluruhan 6 juta. Dan dia cakap terus terang. Ini orang Negeri Sembilan pula ni, saya malu lah. Saya tak nak sebut nama dia. Kontraktor itu orang Negeri Sembilan. Dia cakap terus terang dengan saya, tuan tahu tak berapa je yang sampai untuk saya siapkan bangunan ini. Daripada 6 juta, dia hanya ada 2 juta lebih sahaja. Untuk dia siapkan bangunan 4 tingkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maknanya sekarang ini cukup parah masalah ini. So saya tanya kenapa jadi macam tu, tuan tahulah. Dia kata, nak angkat fail saya saja, nak angkat fail saja sekian. Baru nak letak fail atas meja. Fail itu bawah, letak atas meja. Dah ada sekian-sekian bahagian. Siapa yang minta? Orang-orang yang kerjanya hanya jaga fail. Office boy lah kan. Dia pun dah dapat bahagian. Ini belum lagi sampai ke peringkat KSU. Nak tanda tangan, nak final ini, tanda tangan ketua setiausaha. Gitulah parahnya. Ya. Maknanya keadaan ini, keadaan tidak jujur ini adalah perkara yang sudah menjadi parah di negara kita ini. Sampai sekarang masalah ini masih berlaku. Apakah kerajaan serius untuk mengatasi masalah ini? Tidak, cakap saja berdegar-degar. Kita tidak akan bertolak ansur dengan orang yang sakau duit rakyat. Tapi amalannya masih sama. Ini di antara perkara yang saya kira menjadi sebab kenapa kita tidak lagi ataupun tidak boleh lagi memberikan peluang untuk kerajaan yang ada sekarang ini meneruskan memenangi pilihan raya dan seterusnya meneruskan pemerintahan negara untuk satu penggal lagi. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Itu satu aspek. Sebenarnya negara kita ini kaya. Tapi oleh kerana tidak ditadbir, tidak diurus dengan baik, maka rakyat menjadi mangsa. Dan saya sudah nampak di Kuala Pilah ini saja, di Pilah ini saja. Antara usaha yang boleh kita bangunkan itu tadilah. Saya nak balik pada pelancongan tadi. Kita kaya dengan adat pepatih. Kenapa tidak boleh kita jadikan ini sebagai sumber daya tarikan pelancong? Banyak di antara perkara-perkara dalam adat pepatih itu yang hanya tinggal barangkali di atas kertas, yang hanya dipahami oleh tok-tok adat, oleh orang tua saja, tapi sebenarnya sangat menarik. Kalau ini boleh diusahakan supaya dapat menjadi sebagai sumber menambah sumber pendapatan, saya percaya ekonomi Negeri Sembilan tidaklah seteruk
pendapatan hanya setakat 500 juta. Itu baru satu sumber saja. Kekayaan kita di Pilah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin tak terasa keindahan Pilah ini. Sebab kita hari-hari lalu. Hari-hari kita tengok bukit, hari-hari kita tengok sungai, hari-hari kita tengok dia, tak ada apa lah, tak ada apa cantiknya kan. Tapi orang luar yang masuk ke Pilah, masuk saja daripada Ulu Bendul, mereka akan mengakui inilah kampung yang tercantik dia pernah lalu. Ya, dengan bukit bukau, dengan apa sama, dengan keindahan bangunan dan sebagainya itu, bangunan tradisional. Ini adalah di antara sebenarnya kekayaan yang kita tidak usahakan dengan bersungguh-sungguh. Jadi rugi sebenarnya, rugi. Oleh sebab itu saya nampak kelemahan ini seharusnya kita tidak boleh biarkan. Kita mempunyai ramai para pemikir yang boleh memikirkan benda ini. Memanglah Menteri Besar tak boleh fikir semua perkara. Tapi kita tahulah 11 kursi DAP lah yang menjadi tukang catur, buah catur. Macam mana nak guna duit peruntukan ini. Macam mana nak salurkan, semuanya mesti mendapat kelulusan, kebenaran. Ya, mendapat ihsan daripada parti yang memiliki 11 kursi. Oleh sebab itu jangan kita biarkan keadaan ini berterusan. Sebab ini sangat merugikan. Ya, dan kalau kita tidak mengambil tindakan sekarang ini, khususnya pada 12 hari bulan, maka kita akan menghadapi masalah. Sebab kemungkinan kerosakan itu sudah terlalu besar untuk kita betulkan. Ini banyak lagi ni saya nak cerita, nanti Pak Teh akan ceritalah YB Razman. Lebih banyak pengalaman di negeri Perak kita akan dengar. Ya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana jahatnya parti DAP ini dalam memastikan supaya agenda mereka dapat dilaksanakan. Ya. Agenda mereka Malaysia sama taraf. Melayu, Cina, India sama taraf. Ini maksudnya tak ada lagi dah hak istimewa orang Melayu, tak ada lagi lah bahasa Melayu, tak ada lagi lah agama Islam. Dan sekarang ini pula kerajaan yang ada sekarang ini pun sama. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan contohlah yang banyak sangat. Saya terpaksa ambil masa sedikit ni sebab kemungkinan penceramah yang lain ini lambat datang ataupun tidak datang. Ya, saya mohon maaf di atas keadaan itu. Jadi sebelum saya serahkan kepada YB Razman, saya nak sebutkan satu perkara yang saya percaya tuan-tuan masih ingat. Betapa jahatnya DAP ini. Mereka mahu meletakkan ideologi komunis sebagai pihak yang bertanggungjawab, yang turut memainkan peranan bagi mencapai kemerdekaan negara ini. Tuan-tuan boleh terima? Komunis dianggap sebagai pihak yang turut sama memperjuangkan kemerdekaan. Boleh terima? Ini yang hendak mereka perjuangkan. Sebab itu mereka mula sewaktu memerintah 22 bulan lalu. Apa yang mereka buat? Mereka mula langkah-langkah ini di peringkat sekolah sebagai contoh. Dah mula nak masukkan ideologi komunis melalui kartun. Kan buku itu, buku kartun komunis hendak dibawa masuk ke dalam kurikulum sekolah. Masa itu mentimbalan Menteri Pendidikan daripada DAP. Namanya saya pun malah nak ingat. Yang perempuan itu. Tio apa? Ci Ning. Macam itulah bunyi dia. Apa usaha yang dia buat? Nak masukkan ideologi komunis itu dalam kurikulum. Nasib baik kita cepat dapat tangkap ini. Dan dengan adanya sedikit kesedaran daripada pegawai pelajaran di Kementerian Pendidikan, perkara itu dapat ditahan. Tapi bayangkan, itu baru timbalan Menteri Pendidikan. Bayangkan kalau Menteri Pendidikan dipegang oleh DAP. Tak ada siapa yang akan mampu menghalang. Kalau dia kata kurikulum terpaksa tukar, kita kena ikut. Sedangkan kita nak masukkan 4 muka surat tulisan Jawi ketika itu.
Siapa yang menentang? DAP. Hanya 4 muka surat, silibus darjah 4. Nak masukkan tulisan Jawi saja. Ditentang bermati-matian oleh DAP. Maknanya agenda mereka di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, memang sangat berbahaya untuk masa depan bangsa kita, agama kita. Jadi sebab itu kita perlu bertindak. Jangan biarkan mereka mempunyai peluang, ruang bagi melaksanakan agenda tersembunyi mereka. Sebenarnya tak tersembunyi pun, pada kita jelas. Tapi mereka menafikannya. Ini hebatnya DAP. Sekarang ini lagi hebat. Sebab mereka hanya menggunakan orang-orang Melayu sebagai pejuang ideologi DAP. Hebatlah orang Melayu. Yang nak jadi Perdana Menteri itu pun sama. Dia tak sedarkah yang di Parlimen sekarang ni 40 kerusi dikuasai oleh DAP. Kalau 40 kerusi, tuan-tuan boleh bayangkan siapa yang sebenarnya membuat perancangan. Siapa yang sebenarnya membuat dasar kerajaan. Ya, PH memerintah, mereka sebelum memutuskan sesuatu, mesyuarat dulu dalam parti masing-masing. Maka dalam parti 40 kerusi, 40 wakil DAP. Agak-agak boleh bayangkan tidak? Sebab itu dasar kerajaan kita sekarang ini memang banyak merugikan. Ya, dia banyak memberi kelebihan. Saya ingat yang lebih-lebihnya ini kita kalau kita lihatlah tentang betapa rosaknya masyarakat sekarang ini dengan konsert baru-baru ni yang dilakukan itu, saya ingat saya tak nak sentuh lah. Ya, dengan budaya LGBT yang sekarang nampaknya sudah mendapat tempat. Kenapa? Kerana pemerintahan kerajaan kita mengizinkan perkara ini berlaku. Malah memberi pengiktirafan pula. Dirosak, kita boleh terima ke ni? Dalam pertunjukan pentas baru-baru ini, yang kumpulan apa? 1975, apa? Betul ke kumpulan tu? Yang penyanyinya boleh bercium di atas pentas sesama lelaki. Lepas itu, Menteri Multimedia mengatakan, oh, dia terkejut. Terkejut apa? Siapa yang membenarkan? Siapa yang memberikan lesson? Siapa yang memberi kebenaran untuk mengadakan, untuk menganjurkan konsert ini? Sedangkan kita sudah beri amaran. P. Faiz Fadil, yang kojo naik bersikar dalam pejabat, kononnya terkejut. Oh, kenapa berlaku keadaan macam ni? Dibatalkan dengan serta-merta. Tapi nampak sangat lemahnya kerajaan kita. Dengan tindakan-tindakan begini, ya, begitu tidak sensitif sekali. Lepas tu minum bir pula. Muda-muda kita, oh, bertepuk tangan. Inikah bentuk budaya yang kita nak kekalkan, yang kita nak semaikan di kalangan anak-anak muda kita? Ini tak ada sebab. Saya rasa tuan-tuan mudah saja. Kalau kita tidak mahu masa depan negara kita hanyut, maknanya ingat, kita ini sekarang ini alhamdulillah kita masih ada. Dia kata apa yang takutkan? Agung Melayu, Perdana Menteri Melayu, Hakim Melayu. Tapi soalnya memang dia gunakan orang Melayu. Ya. Berapa lama mereka sudah mempunyai agenda yang sebenarnya kalau mereka berkuasa, kita dah tak boleh buat apa-apa lagi. Ya. Mereka nak adakan pilihan raya pihak kerajaan tempatan. Tuan-tuan tahu apa akan jadi kalau dia adakan pilihan raya? Semua bandar-bandar besar ni akan ditadbir oleh satu bangsa saja, iaitu bangsa Cina. Termasuk di Kuala Pilah ni pun. Ahli majlis sebagai contoh. Ini kerana kita berkuasa, bolehlah kita masukkan orang Melayu. Tapi kalau diadakan pilihan raya agak-agak Kuala Lumpur itu, daripada Datuk Bandar sampailah ke Perguruan Tinggi, siapa yang akan menang? Semuanya Cina. Ini satu, barangkali kita perlu berterima kasih juga kepada Tun Dr. Mahathir. Ya, kerana
beliau memang menghalang pilihan raya kerajaan tempatan ini. Tapi apakah mustahil perkara ini akan dilakukan kalau mereka berkuasa? Kalau DAP berkuasa sekarang ni 40 kursi. Ya, tidak mustahil, walaupun mereka kata tak mungkin DAP dapat 40 kursi, lebih daripada 40 kursi. Usaha mereka juga adalah untuk mengubah persempadanan pilihan raya. Bandar-bandar besar ini nak diubah mengikut kepadatan. Setiap 80,000 penduduk, satu kawasan parlimen. Ya, boleh bayangkan. Ya, inilah di antara faktor yang kita harus fikirkan. Dan mudah-mudahan selepas ini insya-Allah YB Razman, Pak Teh akan memberi contoh yang lebih baik sebab beliau berpengalaman sebagai seorang ahli yang berhormat di negeri Perak yang kita tahu pun mengalami masalah yang sama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua atas kehadiran pada malam ini, dan satu saja tugas dan tanggungjawab kita adalah untuk memastikan Perikatan Nasional mesti menang dalam pilihan raya pada 12 hari bulan 8 nanti. Boleh? InsyaAllah. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu tadi sepatutnya ucapan haluan kan, memandangkan kita punya ceramah, penceramah pada malam ni, Datuk Seri Taqiyuddin yang berbahagia, Datuk Seri Ahmad Faizal tak datang Okey, kita bagi ruang kepada Pak Teh kita untuk menghangatkan lagi ceramah kita pada malam ni, untuk terutama untuk membakar semangat yang ada di sinilah, insya-Allah. Dan sementara tu kita ada buat live video. Okey, buat masa ni baru 400 view. InsyaAllah lah, masih akan naik lah dia punya view tu bila Pak Teh nanti. Pak Teh kono apalah kono pam kata. Okey. Dan dengan ini kita jemput untuk ceramah seterusnya, kita jemput Pak Teh kita yang berhormat Tuan Haji Razman Zakaria, popular dengan panggilan Pak Teh, Ketua Pembangkang Dewan Negeri Perak, Merangkap Pesuruhjaya PAS Perak. Dengan hormatnya dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin, wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati saudara pengacara majlis, saudara Azman yang merupakan juga pengurus calon kita, iaitu di N18 Pilah, Cikgu Rafai kita, insya-Allah. Dan yang berusahalah sahabat saya Pesuruhjaya, semua jawatan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Cikgu Rafai Mustafa yang juga calon N18 Pilah. Dan insya-Allah pada 13 hari bulan, kalau kita usaha sungguh-sungguh, kita nobatkan Cikgu Rafai sebagai yang berhormat N18 Pilah. Boleh tak boleh? Okey, insya-Allah. Yang berusaha sahabat saya, saya tengok mai duduk tadi, timbalan yang dipertua PAS kawasan Kuala Pilah, Fadil Hasan Muhammad, pengusaha pizza. Kita tengok Pak Teh tahu esok nak pergi rasa pizza dia. Dan saudara Ismadi Ismail, yang merupakan pengarah pilihan raya bagi DUN N18 Pilah,
dan sahabat Asabiqun Cikgu Aliyah. Cikgu Aliyah pengurus kita ada satu Asabiqun. Kalau UMNO dia panggil veteran, kita sini Asabiqun. Dan sahabat-sahabat pembantu daripada Johor, ada ramai yang daripada Johor. Ramai daripada Johor yang membantu untuk mengangkat ataupun menang pilihan raya ini. Dan semualah hadirin hadirat yang hadir pada hari ini dan juga yang mengikuti live. Kata tadi setakat tadi ada 4,000 apa? 400. Sebut 8,000. Okey, insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada kan. Jadi Fatih ini sebenarnya Perak ditugaskan untuk membantu Selangor dengan Pulau Pinang. Perak ada 24 kawasan. 12 kawasan bantu Selangor, 12 kawasan bantu Pulau Pinang. Fatih penamaan calon tu pergi Pulau Pinang malam tadi pagi tu, maka ni teringat. Teringat sahabat Fatih tanding dan kita nak juga sebab kita nak sekarang ni mustahil ke tak mustahil kita kena usaha sungguh. Berapa kosong? 6-0. Kita nak menang 6-0. Pasal apa? Pasalnya yang penting kita isu tu satulah, semua orang dah faham dah semua sekarang. Yang duduk di bawah sana yang dengar tu kita duduk tengok hari-hari duduk dengar ceramah YouTube, faham semua dah segala isu. Kan? Tapi apa yang penting kita kata kita sekarang ni orang Melayu kita kena faham kuasa politik. Petang tadi alhamdulillah Fatih dengan tim ARC dan juga Cikgu Rafai calon kita pergi ke beberapa UDM, tengok UDM. Fatih tersentuh tadi UPM pergi tengok. Yang pertama, petanda dan cahaya untuk kita menang di N18 ni Fatih rasa cerah lah. Kan? Yang pertama tadi kita, yang akhir sekali kita pergi jamuan ke UDM, Fatih tak tahu lah nama apa, Tok Syam ha? Seri Pilah, Tok Syam. Dia kata UDM tu dulu adalah UDM UMNO. Sekarang ni dah jadi UDM kita. Itu petanda yang cukup baik. Kan? Lepas tu Fatih pergi pula satu, ada satu kita jumpa orang muda. Dia datang tak malam ni? Tuan Syed kita, Tuan Syed. Alhamdulillah Tuan Syed. Tuan Syed kita kan di Kampung Parit. Fatih saja nak acah dah. Kan, nak acah dah kata. Kalau kita nak selamatkan UMNO, semua orang UMNO kali ni kena pangkah PN. Saya bukan nak selamatkan UMNO, saya nak selamatkan anak cucu kita. Kepahaman politik kita yang tunggu lagi. Sebenarnya ini kita tengok politik kita ini, sebab tu kalau kita tengok kita dalam negara Islam, dalam negara ini, kita tengok sejarah dalam negara kita ini kuasa politik yang perlu ada. Kalau kita baca sejarah kita tahu Andalusia kita bangga. Sekarang ini Sepanyol dan dengan satu empire Islam, di situ ada kerajaannya, di situ ada orang Islam sepenuhnya. Kemana pergi sekarang? Hilang kuasa politik, hilanglah raja, hilanglah rakyat dan hilanglah agama Islam. Dan ini kuasa politik. Kita tak nampak, sekarang kita tak nampak. Begitu juga kalau kita tengok sejarah di negeri India. India Islam memerintah lebih kurang berapa tahun? 800 tahun. Sampai sekarang lagi orang duk mengelawat ke India. Tak gitu Cikgu Lias pergi tengok apa? Taj Mahal. Seronok ini kebanggaan Taj Mahal. Taj Mahal dan juga kita tengok di Hyderabad. Bangunan besar-besar. Kita boleh bangga ini hak milik Islam. Taj Mahal ini dibina oleh Raja Islam. Kisah dia tak cerita. Dia Raja Islam. Kemana Raja itu sekarang? Apa jadi orang Islam dekat India? Ini dia politik. Bukan kita tengok politik kecil. Kita tengok pula selatan Thailand. Kita duduk baca kitab selatan Thailand. 4 negeri. Sama dengan negeri kita ni. Perak, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan. Mana ni sama. Di 4 negeri di selatan Thailand. Tongkla, Naratiwat. Raja dia baru habis tahun 1936. Gitu lebih kurang. Seluruh negeri Melayu sekarang telah hilang kuasa politiknya. Kan? Kita tengok ini kuasa politik betul. Kita tengok Singapura. Singapura tu dulu hak siapa? Hak kita. Namanya Temasek. Kita ada kuasa dekat Singapura? Tak ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa politik. Salah siapa kita jangan cerita.
Tapi Singapura kita hilang, kita main tengok macam tu ya. Maka siapa yang mengatur keseluruhan kehidupan di Singapura itu? Orang yang mempunyai kuasa politik. Ini yang penting, kuasa politik. Sebab tu kita hari 14 hari bulan ni nak pilihan raya, 12 hari bulan ini kan bukan saja nak menaikkan Cikgu Rafai sebagai wakil sini, tetapi 12 hari bulan ini semua 6 negeri ini, sebab tu kita nak menghantar satu referendum, satu hasrat rakyat kepada pusat ini, kepada kerajaan pusat kita. Di 6 negeri nanti, di negeri 9 ini termasuk, kita nak cerita orang negeri 9 nak serahkan urusan pentadbiran negeri 9 ini kepada siapa? Ini dia. Nak kena tengok perkara ini, nak kena faham perkara ini. Sebab itu Tok Guru Presiden, Tuan Guru Haji Hadi Abdul nak mengatakan bahawa kena ada kepahaman politik di kalangan kita. Sebab tu pada tengok Syed tadi, tabik 12 tangan. Dia ada faham politik. Ini yang kita penting. Sebab itu kita kata, pati ulang Datuk Seri Sanusi punya ucapan. Kesedaran politik pada bangsa lain di dalam negara kita ni, dia dah sedar. Sebab tu masa nak pilihan raya, daripada Australia dia balik tambang 3-4 ribu. Daripada Singapura tak kisahlah, dia boleh balik untuk mengundi. Daripada Amerika dia boleh balik daripada lain lagi. 3-4 ribu hanya nak memberi satu undi. Kerana apa? Kerana dia ada kepahaman politik. Orang kita undi luar dipilah ni ada berapa ni pengarah? 18,000 pengundi luar. Pengundi semua, pengundi luar. Balik itu pula, dia kata okey balik ada duit minyak ke tak? Tak payah fikir duit minyak ni, masa depan anak cucu kita. Ini kena fikir. Kita tak nampak ini tak ada apa, macam Cikgu Rafi'i kata, okey kita masih ini kata. Ini masa keadaan perubahan kuasa, masa-masa dia tidak ada kuasa. Sebab itu kita nak kata kita dalam politik Melayu ni, orang Melayu tidak ada jalan lain, semua kena bersatu. Kan? Patut ambil contoh kita di Perak lah, kita di Perak. Dulu, lepas pilihan raya yang ke-14 itu, kita ada 3 kerusi, PAS menang 3 kerusi, satu menang 1, Peja. Kemudian 2 daripada UMNO lompat jadi 3. UMNO menang 27. Kan? Apabila 1 mari duduk dengan kita, 3-1 kan? Kita menang 3 boleh jadi esko. Berarti esko lah, esko pendidikan Ustaz. Lepas tu dia pun tengok laju sangat, apabila UMNO selang kat tengah jalan, potong balik, berarti jadi esko pertanian. Lepas pilihan raya baru ni, pada 16, Perikatan Nasional Negeri Perak menang 26. 4 lagi dah nak cukup, nak bubuh kerajaan. Geli dah kaki patih, nak angkat. 26. Yang kalah 4 tu, bukan kalah banyak, 100-200 ya. 4 kursi. Pakatan Harapan, kan, Pakatan Harapan, dia menang 24. Kita yang paling banyak. 26 PN tu, semua Melayu. Apa yang dia, ahli bahan dia semua Melayu. Bukan kita nak cakap pasal resis. Kan? 24 PH, 20-nya bukan Melayu, 4 Melayu. UMNO tinggal 9. Dia menang 9. Kalau kita tengok di Pahang pun macam itulah. Di Pahang lebih kurang kita PAS menang 17, UMNO menang 16. Ingat PH menang 8 kata tu. Tak boleh bentuk kerajaan. Pahang, Perak tak boleh bentuk kerajaan. Panggil hang government kita kata. Apa tak boleh. Kita tak cukup lagi 4. Kan? Apa PH tak cukup lagi 6. UMNO jauh lah dah, kita jauh tinggal. Kalau nak ikut ni sahabat-sahabat, UMNO di Perak ni dah hancur dah. Kan? Dahid Hamidi pun kita kata menang 300 ya. Walau menang beribu-ribu tu 300 ya dah tinggal menang. Kan? Parlimen dia pun tak banyak tu pun. Orang kata blackout katanya lah. Wallahualam. Tapi itulah cerita dia. Kan? Itu cerita. Masa UMNO dalam kawan-kawan kita nak UMNO, apa janji UMNO Presiden dia? No Anwar, no DAP. Patut duk ingat kita nak bentuklah kerajaan. Apabila tanya lah macam mana kita. Kan. Yang sana pun kita tahulah. Kan. Kalau nak duduk saya dengan wah je dah.
Siapa kata saya nak baik dengan Zahid? Ini lebay, fitnah. Wow. Kan? Sebab dia kena saman, tak kira lah. Itu ayat dia yang duk edar kan. Itu semua orang faham benda tu. Dan kita tahu perjuangan UMNO, kita tahu daripada dasar, daripada asal Tuan Pemandang, menjaga Melayu, menjaga hak Melayu. Walaupun tak tercapai, tapi dia memperjuangkan kayu. Kita menjualkan dasar ekonomi Bumi Putera. Hendakkan kekayaan dalam negara ini, Bumi Putera mencapai 30%. Walaupun telah sampai 60 tahun, tak sampai 20% bang. Tuan tahu tak? Kekayaan dalam bumi negara kita ni, kalau duit ada RM100, perjuangan UMNO selama ni untuk bagi Melayu, nak bagi RM30 duduk dalam poket orang Melayu. Hak lain kita kata RM30. Sekarang ni duduk dalam poket orang Melayu tak sampai RM20. Ni keadaan yang dalam negara kita yang dikata dengan kita. Yang tak boleh terlintas, terfikir dalam kepala Pak Tis sampailah hari ini. Macam mana UMNO boleh memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Islam, sedangkan Perikatan Nasional di negeri Perak tu 26 orangnya adalah Melayu, dan kalau nak memperjuangkan Melayu dan Islam, maka tempat yang paling baik untuk mereka adalah bersama dengan PN. Tapi mengapa mereka pilih DAP? Sebab tu nak cerita sahabat-sahabat, UMNO bukan lagi jadi payung. UMNO Zahid ni bukan lagi menjadi payung. Sebab tu Pak Tis kata tadi, boleh kalau dia bagi, kita kena bagi kalah dia semua, baru dia tahu langit tinggi rendah. Kan? Mengapa dia boleh dengan DAP ni? Adalah kerana DAP ni nak membawa, boleh mencapai perjuangan dia mempertabatkan Melayu, menaikkan martabat Melayu? Tak, yang kita kata untuk menyelamatkan perut mereka saja. Yang di atas, seperti mana, tak payah ulas. Semua kita dah tahu. Begitu juga di peringkat pusat. Sebab itu sekarang ini kita kata, kuasa politik yang penting. DAP ni cerdik. Sekarang dia tak bersuara apa-apa. Dia bergerak selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah untuk mendapat kuasa politik di Malaysia ni. Kita orang Melayu kena sedar. Kemudian dia mengiktiraf pula ni, tak boleh cakap pasal 3R. 3R tu apa? Religious, pasal agama tak boleh cakap. Kalau kita tak boleh bercakap pasal agama, nak cakap pasal apa? Tak boleh bercakap pasal raja. Lepas tu lagi satu, race bangsa. Kan? Sebab tu Pak Tis kata, dekat India, hilang raja, hilang bangsa, hilang agama. Dekat Thailand, selatan Thailand, 4 negeri, hilang raja. Raja hilang. Kan? Hilang agama kita ni sekarang ini, kira kata, Pak Tis baru ni saja saya dengan kawan, persekolahan dia buat. Dan dia mengatakan, kuasa politik boleh tahu. Dia boleh buat peraturan macam mana saja. Sekolah budak-budak ni bermula daripada pukul 8, balik daripada pukul 6. Semua aja dalam bahasa Thailand. Perundang-undangan mesti ada dalam bahasa Thailand. Dah budak-budak balik tak tahu dah bahasa. Kan? Sebab itu dengan sistem politik yang ada pada hari ini, kita tengok, bukan drastis, mereka telah pun berjaya. Semua sekali balik menyokong DAP. Di mana saja majoriti Cina, semua mereka telah pun berada dalam PH 90 lebih peratus, 97% begitu. Betul tak betul? Sekarang dia nak menguasai macam mana? Pecah belahkan orang Melayu. Pecah, UMNO sikit, PKR sikit, PAN sikit. Pejuang sikit, pecahkan. Bila pecahkan, kawasan-kawasan campuran. Sini tak apalah berapa peratus orang Melayu? 65%. Pilah 65%. Nih, tuan-tuan bayang 65%. 65 orang Melayu. 35 orang bukan Melayu, gitulah kita nak ambil senang. 35 orang bukan Melayu. 35 orang ni tobat lahum dia takkan bagi Cikgu Rafiq. Kita di Kelantan baru ni takkan bagi. Kan? Kalau dia maintain 35 orang Melayu pecah daripada 65 orang dia pergi ambil dalam 20 orang. UMNO sikit dia ambil, sebab kata UMNO 12 sana, PA sikit ambil 20 orang, 25 campur dengan 35 jadi berapa? 55. 55 siapa menang? Ni nak cerita. Ini kita nak tengok pasal apa kita nak nampak kuasa politik.
Sebab tu patih cerita di Pulau Pinang kita boleh kira sekarang ini, ni Negeri Sembilan masih ada harapan untuk kita kembalikan kuasa Melayu. Pulau Pinang kita boleh bercakap ya dah. Kita boleh bercakap ya, kita turun nampak gelombang Melayu. Kita tahu Pulau Pinang ada berapa kursi? 40 kursi. Kan? Ada 40 kursi. Nak memerintah Pulau Pinang kena ada berapa kursi? 21 kursi. Kerusi yang majoriti Melayu, yang kalau semua orang Melayu undi satu parti, yang kita boleh menang untuk orang Melayu mewakili Pulau Enam. Ambillah kata-kata parti sekarang ni yang mendukung orang Melayu adalah Perikatan Nasional. Ada berapa? 15. 15 ni orang Melayu tak ada parti dah semua. Semua bakat-bakat PN dapat 15 saja. Boleh perintah Pulau Pinang? Tak boleh. DAP juga tidak perintah. Sebab itu kita tak kenakan kuasa politik. Bila dia memerintah, kuasa dia lah nak buat peraturan. Air tahun ni nak bagi tarikh macam mana? Surau di masjid ni speaker boleh keluar ke tak? Mufti nak antit mesti dapat persetujuan dia. Tak masuk yang lain-lain lagi. Sebab itu Patih tengok, Patih menyeru, Patih tengok dalam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada 36 kerusi. Betul tak? 36 kursi. Nak menang kita kena ada berapa? 19 nak memerintah. Kalau 18 nanti hang government lah. Kita tengok macam mana nak jadi. Kita pun tak tahu macam mana SPR boleh buat. Genap. Dia mesti buat ganjil sepatutnya dia menang kan. Kita tak tahu aspek tapi tak apalah. 36 nak kena ada 19. Kan? Kawasan yang majoriti Cina. Bukan perkauman tapi dia dah perkaum. 11 dun yang ada pada hari ini berak darah orang Negeri Sembilan tak boleh dapat. Betul tak? Katalah dia calon, ambil lah tukang kedai ke apa, bukanlah bukan kedai. Ini nak ambil lah siapa motong getah bagi calon, kita buat mari profesor ke doktor ke mari bertanding, lawan di tempat Cina agak dia bagi undi kat kita tak? Dia boleh bagi kat kita tak? Dah. 11 kerusi duduk dalam poket dia dah. Dia nak cari lagi berapa? 8 kerusi. Kan? Kalau kita yang kita bertanding ini orang Melayu berpecah, maka kuasa politik dalam Negeri Sembilan ni akan dapat ke siapa? Dapat siapa? DAP. Sebab tu kita kata 17 kerusi yang UMNO bertanding di sini, bukan kita tak sayang orang Melayu. Sebab tu kita orang Islam ni, kita berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran perintah kepada kita orang Melayu, orang Islam ni tak boleh berpecah. Kita duk baca ayat Quran yang sama. Bukanlah parti itu, parti agama dia kata, tapi ini berpandukan kepada orang. Kita duk baca semua, duk baca dulu kita baik dengan UMNO pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah sampai habis walaupun ayat kawan, wahai wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Bila kamu berpecah belah, kamu tak sedar kuasa politik dia sedikit demi sedikit dia ambil kalau kita tak sedar. Kalau pilah 65% tak boleh menang, mana yang kita nak harap? Dia nak cari 11 kerusi. Dan kalau UMNO menang 8 kerusi, dia nak duduk dengan kita ke dia nak duduk dengan dia? Ya. Ni kita ingat, sebab tu kita penting, kita seru sungguhlah orang Melayu. Buangkanlah ini, balikkanlah, perbetulkanlah. Kan? Tak ceritalah, kalau kata nak cerita hang sakau, aku sakau, hang sampai bila nak habis cerita ni? Hang naik aku cerita ni. Kalau nak tengok tata kelola dia sebut, kita pun sedap lah tata kelola apa. Kalau tata kelola betul-betul, dia mesti berlaku adil kepada seluruh rakyat. Betul dah? Kan? Hadir ni seluruh menteri, betul parti pun heran. Dia duduk tengok parti duduk terfikir, tadi lah kata menteri dalam negeri apa. Kan? Haduk kata apa duk attack Sanusi. Pasal apa? Curi Nadir RAE. Curi ni kita tahu tak apa dia curi? Ambil barang tanpa pengetahuan tuan dia, betul tak? Betul tak? Hak ni kita kata kita masuk pergi ambil barang, tuan rumah tak cari, kita duk kata tuan rumah salah. Mana boleh orang pergi curi hak dia?
Ni Dr. Sanusi salah Sanusi. Kalau betul nak suruh polis siasat. Polis yang dah siasat. Bukan menteri yang turun siasat. Ni perintah apa ni? Nak kata tak cerdik memang bodoh. Dan Patih tak boleh nak kata banyak-banyak. Patih ni nak cerita. Kena saman lawan DAP. Lawan mereka ni dekat sejuta lah. Bayar di poket. Kan? Tapi dia tak boleh nak ulas lah benda ni kan. Dia bercerita tak boleh nak ulas. Patih kata dia, dulu ada kes di Perak. Kes di Perak dia lawan-lawan apa semua tu. Patih kata lah, mereka ni semua apa DAP kata, semua mereka ikut. Mereka kata Patih fitnah. Kata-kata DAP masuk mahkamah. Kena. Campur-campur semua 350,000. Kan? Bergodok bergadai lah. Lepas tu, Patih baru ni kata lah. Jangan duk sokong mereka ni. Kan? Mereka ni esok boleh Ahmad kahwin dengan Kasim, Minah kahwin dengan Tijah. Kan? Patih fitnah, saman. Kena pula. Dia kata, Patih tak apalah minta maaf. Nak minta maaf, bukan minta maaf free. Minta maaf pun kena bayar. Minta duit. Kena bayar duit juga. Kan? Tapi apa yang berlaku, macam Ustaz Rafiq kata tadi lah. Tak pernah berlaku sebelum ini. Kita memerintah beberapa tak tahu. Walaupun kira kata kejadian daripada umat Nabi dahulu, dia akan berhimpun zaman kita ni berlaku. Perempuan dengan perempuan ni berlaku. Laki dengan laki berlaku. Zina ni berlaku. Tapi tak berlaku di tengah khalayak ramai. Betul tak? Tak berlaku di kerana masih terlindung. Tapi apa berlaku di tengah khalayak ramai, tunggulah keruntuhan dia. Tak pernah berlaku. Bekas adun, kahwin, perempuan dengan perempuan. Istihar, masuk gambar, duk cium mulut. Apa kita nak kata ni? Apa kita nak kata? Kalau dia kata sekarang ini Malaysia, kuasa politik kita bagi kat dia, Malaysia mengiktirafkan boleh nak kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sebab perkara berlaku ni pernah berlaku dah di Singapura, perkara berlaku ni pernah pun berlaku dah pun diiktiraf di selatan Thailand. Orang kita pun ada. Orang Melayu kita. Pergi menikah di sana, jantan dengan jantan. Apa nak jadi ni kalau kita pula bagi iktiraf? Ini bukan cerita, bukan orang kata, bukan rahsia lagi kan, semua orang tahu. Sebab itu kalau kita nak jaga generasi kita, nak jaga harta kita, nak jaga apa. Sebab tu kita tahu, kita kena faham bahawa perjuangan kita dulu. Sebab tu Patih duk sebut balik. Kita nak Malayan Union. Apa Malayan Union kita lah? Tok Guru, pemimpin-pemimpin kita dulu lawan habis-habisan Malayan Union tu. Kita faham tak apa Malayan Union tu? Kita kena faham yang tu. Ni Patih seru malam ni. Balik semua tadi, anak-anak muda, orang Melayu kita kena faham apa yang dikatakan Malayan Union. Yang ditentang habis-habisan oleh pemimpin dulu dengan British. Tak mau, Malaysia ni tak boleh jadi negara Malaysia bersekutu. Pasal apa? Malaysia ni nak jadikan negara republik. Kuasa raja dah kurang, dah nak berlaku. Kita yang tentang. Kemudian nak menerima kerakyatan Jos Solai. Siapa yang beranak dalam Malaysia, mereka adalah kerakyatan rakyat Malaysia sama rata. Orang Melayu sedar, tak mau. Kami tak mau. Mesti letak dalam perlembagaan tu, letak dalam perlembagaan. Raja Melayu, askar Melayu, bahasa Melayu, agama Islam, agama rasmi, keistimewaan kepada penduduk peribumi. Cuba tanya perjuangan DAP, dia nak apa? Dia nak apa? Kesamarataan. Sampai sekarang tak pernah diklaim. Pada sembang dengan DAP, kawan baik. Tam-tam lah kawan baik. Yang mereka baca deklarasi setapak. Nak bagi sama rata serupa. Kan? Nak bagi sama rata serupa kita. Kita nak terima ke? Dalam keadaan kita tak terima ni, kita duk kata bumi dipijak milik orang, kekayaan dalam negara kita ini, kekayaan yang ada dalam negara kita ini, dan sebahagian besar daripada ni, bumi dipijak milik orang ni, kita bekerja dengan dia. Duit yang ada sekelit, orang kata sama ada sektor korporat atau sektor korporat, nampaklah orang Melayu kaya, ada kedai orang Melayu kaya, tapi yang ada tangan Melayu ada kita ni, kerana ada RM1,000, ada RM300,000, ada RM400,000, banding dengan mereka tak sampai 20%. Nak kena faham. Itu ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, ini yang kita nak kena faham.
Puak-puak yang dok menyokong sana, dia kena faham benda ni. Parti selalu contoh, kita bukan contoh jauh, kita contoh macam Israel lah dulu kan. Bila orang-orang Israel itu, kan, dok kena seksa dengan Hitler masa perang dunia. Sultan Abdul Hamid ke sebelum tu, kita punya Osmaniyah. Hampa duk kena seksa tu, mari duduk kat Negeri Sembilan ni, kami ada tanah hujung tanah, hampa duduk kat Palestin, dia duduk. Baru tak sampai 40 tahun, dia duduk. Sekarang ini, orang tuan tanah Palestin ni hari-hari duk kena. Kemudian nak kita suruh iktiraf negara tu negara Israel. Sedangkan dalam Al-Quran tak boleh sebut. Harap pun lah. Kita kena ingat proses. Kan kita kena ingat negara kita nampak tak ada. Jangan duk kata, DAP. DAP apa? Hang tak sedar. Sebab tu Patih nak ingat, mungkin apa yang Patih cakap ni kita tak berlaku ni 100 tahun esok baru kita nampak keadaan ni. Sebab itu inilah peluang. 11 kerusi yang majoriti Cina tu, DAP bertanding tu, biarlah kita tak tahu buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Tak tahulah Kota Ibu Rafai ada formula. Patih kata tak ada formula dah. Perak ada 19 kerusi. Tak boleh buat apa dah. UMNO pun dulu nak turut tak boleh buat apa dah. Hak dia dah. Sebab dia dah bersatu. Dia dah solid. Balik daripada mana undi untuk dia. Kita hantarlah bapak profesor mana pun bertanding sana. Takkan boleh menang punya. Lepas tu dia duk jolok orang Melayu. Jolok anak gila pangkat ni. Perak pun ada 2-3-4 orang. Dia tak sedap. Dia nak join bangsa, join negara, join agama ni. Dia pada attack kawasan mana? Kawasan campuran. Dia kawasan majoriti Melayu, dulu Arab UMNO. Dia kawasan campuran tadilah. Yang ada 35%, yang ada 40%. Kan? Dia tahu orang Melayu pecahnya. Kami, sebab tu kata kawan-kawan Pak Tih duduk dalam PAN ni, dulu PJ Lama, Zul, Taufik apa semua tu kawan Pak Tih rajin mari Negeri Sembilan dulu. Kan? Tak tahu mereka masuk pergi sana. Kan? Ingatlah dulu, kami terpaksa tinggalkan PAS kerana PAS nak baik dengan UMNO. Sekarang kan terima dengan UMNO macam mana? Tak boleh, inilah ruang. Kawan-kawan kita dalam UMNO, tak boleh dah sekarang no DAP, no Anwar. Sekarang dia balik kepada sana. Maka PH bukan lagi tempat untuk orang Melayu. Patih menyerulah malam ni. Seluruh Malaysia, kalau siapa yang dengar, seluruh Malaysia. Kan? Korbankanlah. Rasa benci ke, rasa sakit hati ke, tak boleh lah aku, tak boleh ke apa semua ni, tak boleh ni. Tengok masa depan. Ni Syed Patih pegang, Patih. Akan ceramah ni, sebut nama Syed insyaAllah. Dah ini yang kita nak kepahaman politik, bukan sekejap itu. Kan? Macam kita kata dia, okeylah harga barang, harga apa. Kita dah sebut dulu kelapa sawit kita boleh 1,000, sekarang 3,500 dia tak sebut pun. Kan? Hari ini saya memerintah, esok saya turun minyak. Dia kata ni, pasal apa tak boleh turun minyak? Hutang negara. Hari tu awak tak sebut, dulu pun ada hutang negara. Kan? Muhum. Betul kata Tanusi itu, buka mulut tipu, buka mulut tipu, buka mulut tipu. Yang heran, kamu yang cerdik pandai dok kena tipu ni pasal apa? Dulu dia sebut, Patih ingat, kata, you can lie all the people at one time. Cik, bunyi sedap. But you cannot lie the people at all the time. Cik, sedap. Kamu boleh tipu semua manusia dalam satu masa. Tetapi kamu tidak boleh tipu manusia untuk sepanjang masa. Tapi sekarang ni, Melayu yang ada dalam PH ni kena tipu sepanjang masa ni. Kok mana ni? Ha? Oh, dapat aku cukup lah. Dapat tu. Ceritalah. Kawan aku kata, jumpa. Sebab tu pada cerita, kita ni, untuk menentukan negara kita ni kita nak bagi ke DAP ataupun tidak, 6 negeri ini sebagai satu petunjuk referendum untuk kita dapat kerajaan pusat, kita hanya ada 8 hari saja. 8 hari tau. Untuk menentukan Negeri Sembilan ni, DAP merintah ke, kita perintah. Ada 8 hari saja. Yang menentukan 8 hari, apa yang nak menentukan siapa yang naik ni? Orang Melayu. Cina dia dah solid dah dapat 18. Siapa bagi undi kepada UMNO, UMNO menang, dia tambah bagi kepada ni. Siapa bagi undi kepada PKR, dia menang, dia tambah kepada sebelah kursi. Siapa bagi undi kepada PAN bolehlah, PAN bukan nak menghina dia, tapi PAN, apa nak sebut?
Siapa yang bagi kepada PAN, kalau dia menang satu kursi pun, dia tambah kursi kepada DAP. Tak ada cara lain. Orang Melayu di 6 negeri mesti bersatu dan mengundi Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Oh, cukup deh. Cukup dah. Perikatan! Perikatan! NIS 9! NIS 9! Ya, takbir! Mari kita doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ampunkanlah seluruh muslimin dan muslimat semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau satukanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Perjelaskanlah kepada kami ini, ya Allah, yang mana hak, yang mana betul dan yang mana salah, ya Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati dan juga tubuh badan kami, ya Allah, untuk bersama-sama dengan kebenaran ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah ya Rahman, kami serahkanlah segala urusan kami kepadamu, ya Allah, untuk menjaga negara kami, agama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, Engkau satukanlah hati-hati khususnya orang Melayu Islam ini, ya Allah, menyedarkan, ya Allah, bahawa mereka ini kami ini sedang diancam oleh bangsa lain dengan secara halus, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam keadaan politik yang ada pada hari ini, ya Allah, menangkanlah calon-calon Perikatan Nasional, ya Allah, di semua 6 negeri ini, ya Allah. Ya Allah, dengan kemenangan ini, ya Allah, Engkau dapat menukarkan kerajaan di peringkat persekutuan, ya Allah. Ya Allah, dengan penukaran perkara itu dapat kami bersama-sama menjaga agama kami dan bangsa kami di negeri tempat tumpah darah kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, 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 walillahil hamd. Okey, terima kasih ucapkan kepada Pak Teh ya, di atas itu boleh membakar semangat tu kan, insyaAllah. Okey, so kita tak nak melengahkan masa lagi, kita ada kejutan di sini. Bagi saya majlis ni ataupun kejutan ini yang luar dugaan pada malam ni. Sebelum tu kita jemput Encik Mahdi Abdul Razak ke depan, dan juga daripada Cawangan Ceriau, dan juga Saudara Said Ahmad Arafat, betul eh? Okey, daripada Cawangan Parit, silakan ke depan. Dan majlis menjemput Pak Teh dan juga Cikgu Rafi ke hadapan untuk kita teruskan mengisytiharkan sokongan kepada Perikatan Nasional dan menyerahkan memorandum sokongan, ya. Bagi dua-dua sekali ke? Baca ya. Okey, kita jemput Saudara Mahdi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang pada malam ini bersama rakan-rakan saya. Izinkan saya mengambil masa sedikit untuk menterjemahkan perjuangan kami, pengorbanan kami demi bangsa dan agama kami. Dengan ini, kami daripada Cawangan UMNO Kampung Ceriau dan Kampung Parit mengisytiharkan sokongan terhadap Parti Perikatan Nasional
tanpa berbelah bahagi untuk menghadapi PRN kali ini yang tidak lama lagi. Ini adalah kerana Allah itu matlamat kami, Rasul ikutan kami, Quran perlembagaan kami, jihad jalan kami dan mati dalam perjalanan menegakkan agama Allah adalah cita-cita kami paling utama. Takbir. Takbir. Ni 9. Ni 9. Ni 9. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sila serahkan memorandum kepada siapa ya? Tuan Haji ataupun Cikgu Rabi. Cikgu Rabi ya. Okey. Mana dia tu memorandum tadi? Okey, kita bagi kita jemput saudara Aman. Kita kenali dia Aman saja. Nama panjang ni. Kita panggil Aman. Okey, insya-Allah. Daripada Cawangan Parit, silakan. Tahniah ucapkan ya. Silakan. Okey, dijemput. Ada? Ada seorang. Okey, dia tak ada dia punya. Okey. Saya memang memberikan sokongan 100% kepada calon N18 Dun Pilah, bukan saja pada hari ini, bukan saja pada bulan ini, insya-Allah sehingga ke 5 ke 10 tahun akan datang, insya-Allah. Amin amin. Allah. Barakallah, barakallah. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada saudara Mahdi dan juga Ahmad. Okey, dengan itu tadi selesailah sudah ceramah perdana kita pada malam ini. Semoga kita doakan yang terbaik, semoga dipermudahkan urusan usaha kita untuk memenangi PRN buat kali ini ya. Dan kita ada lagi berbagi lagi berapa lagi? Ada 8 berapa lagi? 8 hari seterusnya pada 12 hari bulan nanti. Sama-sama kita nanti dan tunggukan semoga calon-calon Perikatan Nasional kita memenangi di kerusi DUN masing-masing. Khasnya didoakan calon N18 Pilah Cikgu Rafi akan tersenarai terus memenangi menerajui N18 DUN Pilah. Takbir. Okey, dalam kesempatan ini juga terima kasih tak terhingga juga kepada jentera-jentera yang betul lumus yang datang daripada jauh, anak-anak muda yang sama-sama berjuang memberi sokongan bantuan untuk mempertahankan demi agama dan tanah air. Yang terakhir, harapan kami semua sama-samalah kita bagi sesama meneruskan perjuangan. Semoga kali ini tiada lagi pilihan yang salah bagi kita semua ya. Dan untuk sama-sama menjaga imej Islam dan agama kita sendiri, insya-Allah. Perikatan Nisbilan Nisbilan Nisbilan